اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسير عليك يسير وتمي بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Imam Masjid Negara Muhammad Azri bin Haji Mustaqim. Kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gemenur Iman, tadabbur surah Al-Baqarah. Lamanya rasa tak ada tadabbur hari ini. Dah berapa hari tak tadabbur, insya-Allah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat tabiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita rindui, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sodiaqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu, kita maraton daripada subuh tadi, insya-Allah. Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kefahaman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita hari tu belum habis ayatul kursi. Kita dah lalui tentang fasa yang pertama, frasa pertama dan ke-9, kedua dan ke-8, kemudian ketiga dan ke-7. Ingat lagi tak tu? Kan. So 3 dan 7 dah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. So kalaulah kita dapat kawan yang macam ni, kawan yang reliable, boleh diharap dia tak menyusahkan, malah dia sanggup untuk tolong kita jaga barang-barang kita. Malah bukan hanya itu, dia ada kabel, dia memiliki, dia banyak resources, dia banyak kelebihan. Kan suruh buat itu pandai, suruh buat ini pandai, minta tolong itu boleh, minta tolong ini boleh. Kereta kita rosak, dia boleh tolong baiki. Mesin jahit kita rosak, dia boleh baiki. Mesin kowe kita rosak, dia boleh tolong servis. Iron Philip kita rosak. Kan Iron Philip kan selalu yang rosak dia punya pump tu. Rosak pumpnya tu dia boleh tolong ganti. Lampu mentor rumah kita terbakar, dia boleh tolong uruskan, tolong ganti, macam-macam. Kalaulah kita ada kawan macam tu, dah tentu kita nak berkawan dengan dia. Sebab dia full of resources. Begitulah Allah memperkenalkan diri dia. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan di bumi semua milik dia. Semua milik Allah. Kan? Kemudian Allah kata, man zallazi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Man zallazi yashfa'u indahu
illa bi'idni. Maksudnya apa? Tiada siapa yang dapat syafaat kecuali dengan izin Allah. Tak ada siapa yang boleh dapat syafaat kecuali dengan izin Allah. Bila sebut tentang syafaat, ayat sebelumnya kan ada sebut tentang syafaat. Wala syafa'ah, dan tidak pula dapat pertolongan syafaat. Ayat sebelum tu Allah bagi tahu, sedekahlah korang sebelum nanti korang tak boleh nak buat apa-apa. Dan di sini Allah beritahu dia boleh beri syafaat dan tiada siapa boleh beri pertolongan kecuali dengan izin dia. Allah tak kata dia beri syafaat, Allah kata tak ada siapa pun boleh beri syafaat kecuali dengan izin dia. Ya, Nabi boleh beri syafaat. Semua tu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu permohonan, permintaan tentang syafaat, jangan belakangkan Allah. Bukan kita boleh minta direct pada orang yang boleh beri syafaat tu, tak. Bukan minta direct pada Nabi, tak. Tapi mintalah pada Allah. Patulah perintah Allah. Maka Allah boleh beri syafaat dengan izin dia. Itu yang ke berapa tu? Yang keempat. 1, 2, 3, 4. Yang keempat. Kan? Ingat lagi tak ni? Dah lupa dah Ustaz. Dah tua. 1, 2, 3, 4. So 4 pasangannya apa? Pasangannya 6. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya'. Mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki. So ada 2 perkara yang hanya atas kuasa Allah. Pertama, syafaat. Yang kedua, ilmu. Pertama syafaat, yang kedua ilmu. Kedua-duanya perlu dapat keizinan dari Allah. Syafaat dan ilmu. 2 benda penting. So, bila sebut tentang ilmu, dia ada kaitan tentang bagaimana nak dapat ilmu, bagaimana nak mengekalkan ilmu, bagaimana nak memahamkan ilmu, kefahaman terhadap ilmu, dan bagaimana nak execute ilmu yang kita tahu. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ilmu yang kita belajar tak datangkan apa-apa manfaat pun. Ingat lagi tak dulu kita ada beli Kamus Britannica. Kamus Britannica. Tak pun yang jenis apa? Apa nama dia tu? Yang pengetahuan am. Antara pengetahuan am apa? Otak, saiz otak ikan paus. Saiz otak ikan paus sekian-sekian saiznya. Okey, itu ensiklopedia. Ensiklopedia. Ya, itu pengetahuan am. So, apa kaitan dengan kita punya iman dan akhirat? Kan, apa kaitan tentang kita punya iman dan akhirat? Dia membantu tak? Dia boleh tak bawa membantu ke akhirat tu? Boleh tak? Dia ada sumber ilmu, tapi belum tentu dia ada sumber hidayah, ada panduan petunjuk. Ada orang buat PhD tentang ibu jari. Tentang jempol ni. Buat PhD tentang jempol, dikaji jempol ni kenapa begini dan begini.
Kalau sekadar sampai ke situ saja pengetahuan tentang jempol, tentang ibu jari, boleh tak dia bawa ke akhirat? So ilmu tu perlu ada nilai pandu tentang akhirat. Basically, semua ilmu ada nilai pandu tentang akhirat. Soalannya ialah, kita dipandu atau tidak? Ada orang kaji pasal binatang-binatang laut. Kan ikan paus tadi tu. Ya, dia dapat tahu ikan paus sekian. Lalu dia tunduk dan akur bahawa betapa besarnya kekuasaan Allah boleh mencipta kesemua itu. Ya, memandu sampai akhirat. Kan kaji pasal jempol, pasal jari. Dia tidak ada melihat jari sebagai jari. Tapi inilah bentuk nikmat yang Allah beri. Kan kenapa ibu jari ni berbeza dengan yang lagi yang 4? Kedudukannya dalam sini. Kan menyerong macam tu. Ni tegak. Ini tiba-tiba macam tu. Why? Tanpa yang ini tuan-puan, ini tak berfungsi ni. Cuba lepas ni ambil tukul ke apa, try. Tukul yang ni. Dah bengkak, kan tak boleh guna. Lepas tu tuan-puan tahulah azabnya macam mana hidup tanpa ibu jari. Nak megang pun tak kuat. Kita boleh pegang pinggan tanpa ibu jari, tak boleh. Dia kena ada ibu jari nak megang. Nak bagi respon best pun tak boleh. Kan? Boleh kita faham kalau kita respon macam tu. Best tak? Oh, best. Tak. Dia tanda best tu ni jempol. Jempol. Tanpa ibu jari ni, ui. Ya, walaupun ada beberapa perkara yang ibu jari tak boleh buat. Contohnya korek hidung. Mana ada orang korek hidung dengan ibu jari? Makin besar hidungnya. So, bentuk macam itulah ada ilmu-ilmu yang sekadar ilmu. Tapi dia tak bawa nilai hidayah. Tak bawa nilai hidayah. Kalau tidak kita salurkan dengan cara yang betul, ilmu tu sekadar ilmu, dia tak bawa nilai hidayah. Ilmu tentang nombor ekor. Macam mana nak cari nombor? Tuan-puan tahu tak? Tak tahu kan? Aku pun tak tahu. Ataupun ilmu ni, mesin kuda. Tahu macam mana nak operate mesin kuda? Masuk 10, cuci 10. Tak tahu kan? Dia ada nilai ilmu. Tapi tak semuanya boleh membawa, boleh memandu kita sampai ke akhirat. Cuma bila kita tak nampak cara memandu sampai ke akhirat, janganlah menanggap ilmu itu remeh. Itu yang ada orang yang berpendapat nak selamat ni kena belajar ilmu agama je. Ilmu-ilmu dunia, fizik, kimia, biologi ni semua ilmu-ilmu liberal ni. Tak perlu belajar. Itu cakap pelan-pelan dekat telinga dia. Ndasmu. Fizik, kimia itu sangat baik. Sangat bagus dipelajari. Dan kalau kita dapat salurkan mengingati Tuhan, dia lebih bernilai. Berapa ramai saintis, engineer, kan doktor yang begitu teguh imannya kerana dia nampak sunnatullah yang hebat dalam ilmu-ilmu. Gitu. So, dua perkara yang benar-benar berada di bawah kekuasaan Allah. Banyak lagi, tapi Allah beri dua contoh yang sangat berkait dengan kita. Allah boleh bagi contoh yang lain. Yang tanpa izin dia kita tak dapat. Boleh? Tapi dua benda ni, syafaat dan ilmu. Keduanya Allah kata aku punya. Dan aku bagi pada siapa yang aku nak. Kau nak tak? Kalau kau nak, berkawanlah dengan aku.
So ayatul kursi begitu indah dan bermakna kerana Allah nak bagi tahu, aku ada benda yang korang nak sangat. Jomlah kenal aku. So begitulah tuan-puan. Nilai ayatul kursi. Ha. So Allah ada syafaat dan Allah ada ilmu. Dan kemudian ayat di tengah-tengah, ayat yang frasa yang kelima. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang ada di depan kita. Baina aydihim ni apa yang ada di depan kita dan apa yang ada di belakang kita. Kalau kita baca ayatul kursi bermula daripada awal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa yang ada kat depan? Ayat tu lah. Apa yang ada kat belakang? Ayat sebelum. La ta'khudhuhu sinatun wala nahum. Apa yang ada kat depan? La ta'khudhuhu sinah wala naum. Apa yang kat belakang? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai ayat 5. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Apa yang ada kat depan? Semua ayat yang ada kat depan kita ni. Ya'lamu ma baina aydihim wa la yuhitu wasi'a kursi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tu apa yang ada kat depan. Apa yang ada kat belakang? Semua pasangan-pasangan yang kita sebut tadi tu. Kan ayatul kursi ni berpasangan. Ayat 5 ni ayat di tengah-tengah. Sampai ayat di tengah-tengah ni, kita kena lihat ayat yang sebelum yang kita dah baca dan ayat akan datang yang kita bakal baca. Allah bagi tahu, Allah tahu. Allah tahu apa yang ada di depan, apa yang kamu dah baca. Dan Allah tahu apa yang kamu dah baca. Begitu sekali Allah beritahu tentang ayat kursi berpasangan. Dibuka dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Ditutup dengan Al-Ali Al-Azim. Kemudian dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Dan disusuli dengan tak sukar untuk menjaga keduanya. Sebab dia tak mengantuk dan tak tidur. Dia memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah nyatakan tentang luasnya kursi dia meliputi langit dan bumi. Dia memiliki semuanya berada di bawah takluk pemerintahan Allah. Dia memiliki syafaat yang kita sangat mahu dan dia memiliki ilmu yang kita sangat perlu. Dan kemudian di tengah-tengahnya Allah kata, Allah tahu apa yang kamu bakal baca dan apa yang kamu dah baca. Allah tahu apa masa depanmu dan Allah tahu apa yang engkau dah lalui. Allah tahu masa depanmu, Allah tahu masa silammu. Dan begitulah cara Allah memperkenalkan diri dia. So sekarang, nak berkawan tak? Nak bertuhan tak dengan Allah? Nak tak jadi hamba dia? Kesimpulan kepada ayat kursi ialah ajakan kepada kita. Nak tak jadi hamba Allah? Sebab Allah dah begitu hebat. Nak jadi kawan kita. Kan? Nak tak bertuhankan Allah? Saat dia ada syafaat, dia boleh menjaga, dia ada ilmu, kekuasaannya sangat luas dan dia tak rasa tak rasa susah pun nak menjaga kita. Wow. Bayangkan kalau ada kawan yang menawarkan diri. Awak nak kawan dengan saya? Saya suka nak menjaga dan saya pandai menjaga.
Saya tak kisah sangat nak jaga awak punya harta ke, awak punya hati ke, saya boleh jaga. By the way, saya ada banyak resources. Saya banyak kabel. Awak nak apa nama? Awak nak kerja kat mana? Saya boleh tolong. Awak nak buat apa? Nak buat loan rumah? Saya boleh tolong. Nak settlekan loan kereta? Saya boleh tolong. Nak pergi pasar? Saya boleh tolong. Kan saya banyak kabel. Dan saya banyak ilmu pengetahuan. Awak nak tahu tentang apa? Awak tanya je. Hebat tak? Oh, hebat gila. Dan by the way, saya tahu saya boleh boleh sarankan awak punya career path nak menuju ke mana. Saya ada banyak pengalaman. Dan sebenarnya dah baca awak punya resume. Saya dah mengikuti dah perkembangan hidup awak. Awak mula lahir dekat mana, membesar kat mana. Awak dulu sekolah kat mana, sekolah menengah kat mana. Saya tahu tu semua. Saya rapat dengan keluarga awak, dengan mak bapak awak semua saya tahu. Dengan nenek awak atau awak semua saya tahu. Awak nak tak kawan dengan saya? Tuan-puan, kalau begitulah orang approach kita. Sanggupkah untuk kita kata, minta maaflah saya introvert, saya tak berminat sangatlah. Dia siap boleh cerita latar belakang hidup kita. Kita ni tuan-puan, kita suka berkawan dengan orang yang yang tahu tentang kita. Yang tahu tentang kita. Kan, kenapa kita berkawan dengan mengekalkan silaturahim, masih berkawan dengan kawan-kawan lama. Sekolah rendah, ada yang alumni sekolah tadika, alumni sekolah rendah, alumni sekolah menengah. Sebab diorang tu pernah hidup bersama dengan kita dan dia tahu perangai kita. Kita selesa. Sekarang ada orang bagi tahu, aku tahu latar belakang kau. Aku tahu perangai kau. Dahsyat tuan-puan. Sekarang yang bagi tahu begitu tu bukan orang, bukan kawan. Tapi Allah yang nak bantu kita, yang nak tolong kita, yang nak selamatkan kita. Malah dia menjanjikan kehidupan yang al-ali, al-azim. Kehidupan yang penuh dengan ketinggian dan kemuliaan. Dan kehidupan yang besar nilai dia. Ui, dahsyat. Itulah nilai ayat kursi. Allah tawarkan diri, memperkenalkan diri dia pada kita. Adakah tentang azab, seksa? Adakah tentang peraturan? Tak ada. Semua tentang apa yang manusia nak. Tentang apa yang manusia perlu. Itu dalam nilai yang ada dalam ayatul kursi. Sebab tu ayat ni menjadi ayat paling puncak dalam Quran. Ayat paling puncak dalam Quran. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau level begini pun, kalau sudah pada level begini, Allah perkenalkan diri dia pada kita dan kita masih tak terima. Kalau tuan-tuan lihat ada manusia macam tu, kita mungkin tak terima. Apa kita rasa pada diri kita? Oh, teruknya lah kau ni. Orang tu punya bagus nak berkawan dengan kau. Kau boleh tak nak. Kau boleh tak peduli. Aduh, kan? Dan lebih menakjubkan bila Allah sebut ayat selepasnya. La ikraha fiddin.
Mau mantai, tak ada paksaan. Tak ada paksaan untuk engkau ikut agama aku ni. Tak ada. Aku tak paksa pun. Tak ada paksaan. Kalaulah orang tu sangat baik pada kita, pada keluarga kita, pada anak kita, lalu kita kata pada dia, aku kena kepada engkau ke? Tak ada paksa. Aku terhutang budi ke ni? Tak. Tak ada paksaan pun. Kau nak suka, kau pergi suka. Kau tak nak suka, kau pergi suka. Kau nak masuk agama ni, kau pergi suka. Tak ada paksaan. Tapi bila kita dah mengetahui kebaikan orang tu begitu, kita tanpa perlu disuruh, kita akan willingly berbesar hati untuk mengikuti dia. Allah kata tak ada paksaan. La ikraha fiddin. Tak ada suka rela. Tak ada siapa masuk tentera. Tak ada. Bila dah masuk tentera, kita terikat dengan undang-undang tentaan. Tak ada paksa untuk masuk Islam. Habis tu Ustaz yang yang perang-perang tu bukan paksa ke? Tak, bukan paksa. Ekspedisi ketenteraan zaman Abu Bakar, zaman Umar itu bukan paksa masuk Islam. Asalnya Umar hantar orang pergi jumpa dengan ketua negara tu. Lalu ditawarkan, nak tak perlu Islam. Kalau tak nak, iktiraf kerajaan kami dengan bayar fidyah, bayar cukai. Okay? Nak tak perlu Islam, kalau tak nak, iktiraf kerajaan kami dengan bayar cukai. Dan kalau kau tak nak masuk Islam, boleh tak kami pergi berdakwah dengan rakyatmu? Kalau kau tak nak, tak apa. Kami nak sampaikan dakwah. Mana tahu rakyat engkau nak terima Islam. Kemudian pemimpin tu tolak. Bayar fidyah pun tak nak, masuk Islam pun tak. Okeylah, kita perang boleh. Berapa hari bulan kau nak perang? Kami dah tawarkan sesuatu, kau tak nak. Kan? Bukan datang-datang, jom kita perang. Jom kita perang. Bukan. Ditawarkan dulu perundingan. Dan proses tu back and forth. Banyak kali perundingan. Tak pernah paksa pun masuk Islam. Malah yang ditonjolkan ialah akhlak-akhlak yang baik. Tengok saja orang beriman yang baik. Kan kita akan mudah jatuh cinta, suka pada orang-orang beriman yang baik. Sebab akhlaknya tu cerminan daripada empunya agama tu. Akhlak tu datang daripada empunya agama. Siapa? Allah. Akhlak Allah ni sangat baik. Memiliki empunya kepada akhlak yang baik. Lalu diwarisi akhlak-akhlak yang baik itu kepada orang-orang yang baik. Dan bila kita nampak peribadi orang yang baik itu, kita akan mudah jatuh cinta. Sebab mudah menguntumkan senyuman, mudah nak bantu orang, mudah berurusan, cakapnya pun lemah lembut. Kan? Malah kadang-kadang bila jumpa anak-anak muda macam tu yang baik-baik ni, kita akan label dia sebagai apa? Ini menantu material.
Kan kita pernah kenal, pernah tahu dengan anak-anak muda yang macam ni, yang berakhlak baik ni. Ada juga yang kita gelar apa? Oh, inilah perempuan Melayu terakhir atau lelaki Melayu terakhir. Kenapa timbul macam tu? Sebab dia bawa akhlak. Tuan-puan, kalau nak tahu saya baik ke tak, tuan-puan tanya isteri saya. Dia paling rapat, paling tahu luar dalam. Dan bayangkan, seorang isteri bila ditanya tentang suami. Suami kau macam mana? Tak payahlah puan. Suami saya tu, saya seorang je lah yang tahu luar baik, luar dalamnya. Kan? Tapi bila ditanya pada isteri Nabi tentang Nabi, isteri dia jawab, Aisyah terutamanya dia jawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak dia tu, Quran tu lah akhlak dia. Ui, nak dengar jawapan macam tu dari isteri kita? Memang tak lah. Kan? Nak dengar jawapan macam tu dari isteri? Suami kenalah berakhlak macam Quran. Ni kalau suami pun out, macam mana nak dengar komen-komen positif dari isteri? Kan? Tapi saya percaya Aisyah akan beri komen. Dia bukan semata-mata, oh ini aku nak jaga aib suami aku ni. Tak. Dia sudah sangat terkesan dengan akhlak-akhlak baik Nabi. Kan? Bayangkan. Akhlak Nabi tu punya baik. Kan selalu kita kata, Ustaz, kalau baik sangat nanti orang pijak kepala, Ustaz, orang tindas. Kan? Apa? Akhlak Nabi yang baik tu tak ada orang tindas ke? Tak ada orang pijak kepala ke? Pernah satu kali. Nabi kan baik. Pergi perang. Dapat harta dia sedekahkan. Lalu bila dah macam tu, isteri-isteri dia, Aisyah, Hafsah, mereka, ya, isteri muda. Isteri muda ni, idea dia, akal dia panjang. Kalau isteri yang tua tu, serahkan pada Rasulullah. Isteri muda ni lain. Lalu mereka jumpa dengan Nabi, dia minta, ya Rasulullah, kita kan dah semakin berkembang. Ajaran Islam ni semakin berkembang. Negara kita semakin banyak pendapatan. Lebih-lebih lagi bila balik daripada Khaybar ni, banyak kita dapat. Boleh tak minta naikkan sikit wang saku? Boleh tak naikkan sikit wang saku? Kita tidak pun memandang benda tu sebagai sebab Nabi baik maka dia mula naik kepala. Tak. Sebab wajar pun isteri Nabi ni dinaikkan wang sakunya. Wajar. Mengambil kira pengorbanan dia, banyak faktor yang memungkinkan ditambahlah perbelanjaan untuk keluarga Nabi. Bukan untuk orang lain pun, untuk Nabi. Tapi Allah turunkan surah Tahrim menegur kesalahan tu. No, bukan surah Tahrim. Surah Ahzab menegur permintaan tu. Sehingga Allah beri ultimatum. Kau nak dunia atau kau nak akhirat? Kalau kau nak dunia, Allah akan suruh Nabi ceraikan kau. Kalau kau nak akhirat, berpada dengan apa yang ada.
So, selama ni kalau kita kata aku buat baik dan orang akan pijak kepala, tindas kita, Allah berada di belakang orang yang baik. Orang yang menindas tu akan hancur. Kita tak boleh buat apa-apa. Allah jawab bagi pihak Nabi. Nabi tak jangan pernah menyesal buat baik. Jangan pernah menyesal buat baik. Sebab Allah boleh berikan dua pada orang tu. Kau nak bertaubat atau tak? Masa sebab level Ummahatul Mukminin adalah gelaran yang besar dan berat, tuan-tuan. Kalaulah dia membawa contoh manusia yang lebih cenderung pada dunia, bagaimana orang nak ambil manfaat daripada Ummahatul Mukminin? Sebab tu ultimatum daripada Allah ni besar, supaya mereka sedar, aku jadi contoh ni. Aku bukan boleh buat main-main ni. Aku jadi contoh. So, contoh terbaik ialah mengutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi support pada baginda. Bukan meng-highlight benda-benda remeh, nak wang saku lebih. Tak. Tugasmu lebih besar daripada itu. Tugasmu nak support Nabi. Wih, dahsyat tuan-tuan. Kan? Begitu. Kenapa sampai ke situ pula cerita kita? Walhal nak masuk ayat 256. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam beragama. Bila dah beragama, kenalah patuh dia punya peraturan. Bila dah beragama, dia kenalah patuh peraturan dia. Tak boleh buat ikut suka. Dia ada rules dia. Salah satu rules ialah kau keluar dari agama ni, bunuh. Salah satu rules, keluar daripada agama ni, bunuh. Lalu orang yang tak faham akan kata, apalah Islam ni terlalu barbarik. Kan macam dia lah paling betul. Keluar dari agama dia, hukum bunuh. Kan tadi saya buat contoh, tuan-puan bebas untuk memilih nak masuk tentera atau tak. Tapi bila dah masuk tentera, anda terikat dengan undang-undang tentera. Dan cuba bayangkan kalau orang tu dah masuk tentera dan dia berpaling tadah. Apa hukuman bagi orang tu? Bunuh. Kau berpaling tadah. Berpaling tadah masuk pula tentera pihak lawan. Bunuh. Tak gitu. Sama je. Kenapa contoh ni tentera, Ustaz? Sebab dalam ketenteraan sahaja yang ada similarity dengan disiplin beragama. Hanya kehidupan tentera tu yang ada similarity keseriusan dengan kehidupan beragama. Tengok hidup tentera. Patuh perintah pemimpin. Serius. So, setiap satu tindakan itu akan membawa kesan besar pada yang lain. Bukanlah berbanding dalam agama tu. Yes sir. Tak. Tapi lihat saja solat. Semua yes sir. Imam rukuk. Kita tak buat kita punya
jalan sendiri? Tak. Begitu. So, bila Allah dah beritahu tentang siapa dia dalam suratul Kursi, dan Allah kata la ikraha fid din, tak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana minal ghayy. Telah nyata kebenaran, telah nyata siapa Allah yang right, yang minal sebelum Allah sekarang dah kenal siapa tu, tak kenalkan Tauhid. Siapa yang kufur dah kenal dia kafir terhadap Tauhid, nak ikut arah kafir, tuan-tuan. Kita ni semua orang kafir sebab kita beriman dengan Allah. Kita kafir terhadap Tauhid. Dan Tauhid tu apa? Lain saya sangkut. Biasalah ada. Dia macam biskut. So bertabahlah. Sementara lagi 5-10 minit ni kan. Bertabahlah. So faman yakfur bit-taghut, siapa yang ingkar terhadap Tauhid. Tauhid tu apa? Apa sahaja makhluk, apa sahaja benda selain Allah. Itu Tauhid. Apa saja perkara yang menjauhkan kita dari Allah, itu Tauhid. Kalau kerja kita menjauhkan kita dari Allah, kerja itu Tauhid. Kalau anak kita menjauhkan kita dari Allah, itu Tauhid. Tauhid, kata akar dia tagha, melampau. Tauhid, kata akar dia tagha. Tagha ni melampau, melimpah. Apa dia perbuatan melampau? Membelakangkan Allah. Apa sahaja perbuatan yang menjauhkan kita dari Allah, itu melampau. So, siapa yang kufur terhadap Tauhid, wa yu'min billah, dan dia beriman dengan Allah. Macam mana boleh beriman dengan Allah ni? Dah kenal dalam ayat kursi, ayat sebelum. Kan dah kenal Allah tu siapa? Ayat kursi sebelumnya. Wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Apa maksud? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan sungguh dia telah berpegang kepada sipulan yang teguh dan tidak akan putus. Lam fisamalah, dia tak akan putus. Wallahu sami'un alim. So bila sebut tentang la ikraha fid din tadi, tak ada sebarang tak ada siapa pun boleh paksa siapa pun untuk masuk Islam. Kita takkan boleh tangkap orang tu dan suruh dia mengucap, tak. Dan iman itu bukan boleh dipaksa-paksa. Beriman sekarang. Tak boleh paksa. Tak boleh paksa. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Yang ini panjang sikit. Telah benar, telah nyata kebenaran daripada kesesatan. Sebab fahaman tauhid ni tuan-puan jelas. Disampaikan dengan baik. Punyalah jelas kebenaran tu sampai ke tahap tak perlu dipaksa manusia untuk faham.
Tauhid ni sangat jelas kalau nak dibandingkan dengan syirik. Tauhid tu sangat jelas kalau nak banding dengan syirik. Yang tak jelas sebab tak nak belajar. So, untuk tahu tentang tauhid ni perlu belajar, terutamanya belajar Quran. Barulah benda tu mudah dan jelas. Dan kalau tak belajar ilmu wahyu, macam mana nak tahu tauhid ataupun syirik? Macam mana nak tahu mana satu tauhid, mana satu syirik? Kan? Dan qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Dan ada banyak kalimah yang berbeza-beza yang Quran gunakan untuk tunjukkan maksud zahir. Kan qad tabayyana, tabayyan kan jelas, zahir. So ada banyak ayat Quran yang sebut tentang maksud jelas ni. Jelas ni macam mana? Sebab dia kan Allah guna bahasa Arab dan bahasa Arab ni kaya nak menterjemahkan maksud jelas. Qad tabayyana, sungguh telah jelas. Jelas tu apa? Jelas tu ada yang disebut zahara, senang nampak. Kulit kita ni zahara, senang nampak, tak perlu tak perlu pusing-pusing, jelas nampak zahara. Lawan kepada zahara ni baton. Baton ni apa? Perut. Perut kat luar tu memang nampak lah. Perut kat luar tu nampak. Tapi yang kat dalam kan tak nampak. So bila sebut tabayyun, apa telah jelas tu tabayyana, maka perkataan lain yang similar disebut zahara, nampak. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Kemudian ada juga Allah pernah guna perkataan jahran. Jahran ni terang. Jahran, terang. Bukan samar-samar. Ingat lagi dalam ayat sebelum ni, ayat 55. Wa qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami takkan beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah dengan terang. Tu nampak dengan terang. Dia juga digunakan untuk suara yang jelas, terang. Solat jahar. Solat subuh, maghrib, isyak kan solat yang kuat bacaannya. Jelas, terang. Sama juga macam kalau kita ni yang outspoken, suka berterus terang. Sehingga Allah kata apa? La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak suka orang yang outspoken, suka kepada perkataan-perkataan buruk yang dikatakan dengan terus terang. What? Ada ya ayat tu? Ada. Rupanya cakap terus terang ni, cakap perkara buruk secara terus terang ni tuan-puan, Allah tak suka. Itu bukan pencapaian. Jangan laser sangat. Itu bukan pencapaian. Itu bukan sesuatu yang membanggakan. Allah tak suka. Allah tak suka. Kan? So tuan-puan, saya tak boleh nak berpanjang-panjang. So ada hal yang perlu diuruskan. By 9:30 saya kena bergerak. So apa kata kalau kita jumpa esok kan di waktu yang di hari yang sama, di waktu yang lain, kita nak sambung ayat qad tabayyana ar-rusdu. Kenapa Allah guna tabayyana? Kenapa tak zahara? Kenapa tak jahra? Dan ada perkataan lain. Sebab bila sebut tentang tauhid ini, dia punya implikasi berbeza. Tauhid bukan sekadar jelas nampak depan mata begitu.
ataupun jahrah, jelas perkataannya, tak. Tapi dia lebih dalam daripada itu. Barakallahu li walakum, kembali kepada moderator. Masya-Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, barakallahu fiik, jazakumullahu khairan jazaa Ustaz. Hari ni tak buka soalan Tak dapat lah hari ni. Ustaz nak bersedia tak apa, Ustaz berhutang dengan kami, insya-Allah. Buka soalan ni. Allahu Akbar. Okey, semoga dimudahkan Ustaz. Okey. Alhamdulillah, mudah-mudahan tadabbur hari ini ada yang mendapat input yang baik pada kita. Mudah-mudahan insya-Allah yang kita tahu kita melazimi suratul kursi dan juga ilmu tauhid tadi yang Ustaz kata kita akan sambung insya-Allah di masa akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpahan rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini. Sikit ibahan Ustaz, kuliah kita pada malam ini, kuliah maghrib, terjemahan Al-Minahu As-Saniyah pada pukul 8.15 malam bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa dan Syarah ITM. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah yang telah disediakan. Terima kasih kepada jemaah yang tidak henti-henti berinfak untuk ke tabung Gemenur Iman. Semoga Allah membalasnya. Semoga kuliah di Gemenur Iman dapat diteruskan, dapat dijalankan. Alhamdulillah, dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat doa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mandi. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.